laju masa ni, awak, sebab saya takut awak keliru. Kadang-kadang bentuk dia sama tau. Tapi kadang bila bentuk sama awak ambil mudah, awak salah baca maksud yang disampaikan oleh graf tersebut. So saya akan ambil contoh bentuk graf yang sama macam itu. Kalau graf laju masa, beza dia ni lah, paksi mencancang dia. Kalau graf jarak masa, dia jarak kan? Laju. Masa sini dia laju. Ya. Kalau laju masa, purata dia laju masa juga air tu. Purata laju yang laju masa lah. Cuma graf laju masa ni ada benda yang berbeza cara kita nak dapatkan dia. Kan? Nak cari jarak dia macam mana. Bagi kita ni dulu. Kalau unit bagi jarak itu kilometer, meter kan. Macam laju ni, macam awak, berapakah laju yang biasa awak bawa masa bawa motor? Contoh. 180 km sejam. 180 km sejam? Naik kapal terbang itu. Jadi laju boleh jadi kilometer per jam, boleh jadi meter per saat, boleh jadi meter per minit, bergantung kepada apa yang kita bincangkan lah. Apa yang kita nakkan. Jadi sekarang ni saya nak pakai, untuk contoh ni nak pakai kilometer per jam. Kilometer per jam. Masa pula saya nak pakai ni minit. Minit ke jam lah, ke jam. Kita kan? Kita pakai jam. Ini jam masa kita guna jam. So contohnya contoh grafnya lah, saya ambil macam ni. Tunggu data ke sengit ke? Aduh. Boleh tu. Boleh lah tu. Sesaja je. Awak ni tahu lah saya pakai benda ni tak mahir lagi, nak pakai pembaris yang kat sini saya tak biasa lagi. Tak apa. Faham boleh tu. Faham je lah ya. Sekarang ni, ni bentuk graf. Katakan sini, ni laju saya ambil sini 80. Setelah sini saya ambil 100. Kita buat hal laju yang dibenarkan je lah 120 kan. Hal laju yang dibenarkan. Yang ini katalah sini 0.5. Masih pakai jam kan. Ini katalah kita ambil 1 lah, senang 1. 1.0. 1.5. 1.2, katalah sini 1.5. Ambil mudah dulu. Jadi sekarang ni katalah ini graf ini menunjukkan perjalanan Abu yang menaiki motosikal ke tempat kerja. Jadi kalau graf jarak masa, dia menunjukkan data jarak dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Yang ini menunjukkan graf kelajuan kan, kelajuan. Yang kata macam tu. So ni menunjukkan graf kelajuan motor yang dibawa oleh Abu ni. So dia bermula daripada kosong. Kemudian ni berlakunya peningkatan laju. Mulalah pada 0.5 jam yang pertama. Dia buat apa ni? Dia berhenti ke? Berhenti. Dia berhenti. Itu kalau graf jarak masa. Kalau graf jarak masa, mendata tu menunjukkan dia berhenti. Tapi bagi graf laju masa, dia mengekalkan hal laju. Yes, dia mengekalkan hal lajunya. Dengan kata lain, garisan mendata ini adalah dipanggil sebagai garisan laju, dipanggil laju seragam. Laju seragam.
Laju seragam. Okay, makna sepanjang daripada 0.5 ni sampai 1 ni, kan? Kelajuan dia 80 km per jam je. Dia steady 80 km per jam, kan? Sampailah 1 jam yang ni, 1 jam tu, ni apa berlaku? Dia meningkatkan kelajuan dia sampailah pada kelajuan maksimum 120 km per jam. Itu pada masa 1.2 jam kan. Lepas tu apa berlaku? Dia dah nak sampai kat tempat kerja dia. So dia pun mengurangkan berlakunya penurunan laju di sini. Sampailah dia maksudnya apa? Sampai dia berhenti. So makna perjalanan ini mengambil masa 1.5 jam. 5 jam. Faham tak? Faham. Jadi graf laju masa ni menunjukkan kelajuan. Kelajuan dan berapakah masa yang diambil dalam tempoh kelajuan tersebut lah. Okey, jadi bagi graf laju masa ni, tadi saya sebut laju seragam kan. Daripada laju seragam ni ada beberapa benda yang dia boleh tanya. Contoh, kalau saya tanya, nyatakan, saya sebut ni, nyatakan laju seragam. Laju seragam, dua benda boleh tanya. Pertama, nyatakan laju seragam. Kalau soalan nyatakan laju seragam, apa jawapan awak? 80 km per jam. Ya, pandainya. Terima kasih. Okey, laju seragam 10 km per jam. Tapi kalau dia tanya, nyatakan tempoh masa laju seragam. Kalau tempoh masa laju seragam, apa jawapan? 5 jam. 1.5 jam. Kan? Ni kan dia punya laju seragam kan. Ni bila tempoh masa tengok graf masa. Jadi 1 tolak 0.5 jam ataupun setengah jam ataupun 30 minit begitu. 1/2 jam. 1/2 jam tu setengah jam lah kan. Okey, boleh? Boleh. Okay, jadi tu ingat beza kat sini tak tolong ni saya tekankan lagi sekali. Graf laju masa garisan mendatar maksudnya laju seragam. Okey, kalau graf jarak masa garisan mendatar adalah tempoh masa berhenti. Berhenti. Berehat. Tu kalau jarak masa. Okey, boleh bezakan tu yang selalu menggunakan. Boleh. Okey, itu satu perkara dalam laju masa. Benda lain yang dia boleh tanya dalam graf laju masa adalah, ni catat sikit, ni 40 km per jam. Apa dia? 40 km per jam. 120 tolak 80. Apa tu? Tak ada apa tu. Okey. Istilah satu lagi yang biasa ditanya dalam graf laju masa ialah perubahan laju. Mana graf yang menunjukkan perubahan laju? 80. Ada berapa tempat yang menunjukkan perubahan laju kat sini? 2. Mana? Yang 0 hingga 80 dengan 1.0 hingga 1.2. Okey, ni perubahan laju. Ke salah? Salah, maaf. Okey, betul. Ada lagi tak? Lepas tu yang bawah tu, yang 1.5. Daripada 1.2 hingga 1.5 ni pun berlakunya perubahan laju. Masa. Laju. Okey, aku nak tanya awak Awak semualah kasih seorang basi dia jawab ni. Kan? Okey. Ini, yang ini, saya tanda ni nampak ke tak nampak ni? Nampak. Okey, yang ni. Ni dengan ni. Dua ni. Dia menaik kan? Maknanya laju tu menaik kan? Peningkatan laju, betul? Betul. Peningkatan laju ni, nama lain dia apa? Nama naik. Naik sampai 80. Kemudian daripada 80 tu zoom naik 120. Apa dipanggil tu? Peningkatan. Yelah tahu peningkatan. Pecutan. Yes, pecutan. Kan? Jadi bila berlakunya peningkatan laju, kita juga panggil dia pecutan. Itu perubahan laju. Perubahan laju ni apa? Perubahan laju adalah pecutan. Ini berlakunya peningkatan laju. Okey. Itu bila graf tu naik. Kan?
Kalau graf ini, yang ni ni. Yang ni ni. Menurun. Menurun. Yang menurun dipanggil apa? Tidak bersutan. Tidak bersutan. Apa lagi rasa tak tahu? Saya rasa dia buat sedih lah. Apa? Siapa yang itulah. Yang berjutaan ni kata apa? Istilah dia cikgu. Apa? Nyah Tak pernah bercutai. Nyah bercutai. Tak pernah dengar eh? Tak. Tak. Dia PJ salah guna. Apa dia? Dia PJ salah guna ayat tu. Cikgu PJ selalu guna. Saya suka tak ada? Saya kan tak belajar lagi. Okey, macam ni jadi bila berlakunya peningkatan laju, itu adalah pecutan. Bila berlakunya pengurangan laju, di situ berlakunya nyah pecutan. Itu dari segi istilah. Tapi bila dalam pengiraan, perubahan laju ni, bila dia nilai jawapan dia positif, so maknanya dia pecutan. Bila kita perubahan laju, jawapan tu negatif, maknanya berlaku nyah Pecutan. Kalau tengok graf awak kira-kira positif. Tapi graf awak menurun. Kan? Sebenarnya mana awak ada salah kira tu. Ya? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, kita contoh sebagai contoh soalan. Okey. Katalah saya nak awak kira perubahan laju, kira ataupun hitung perubahan laju bagi 40 ke tadi? 0.5 jam yang pertama. 0.5 jam pertama. Okey, jadi bila perubahan laju, formula dia apa? Laju bagi masa. Bukan. Laju, perubahan laju akhir. Laju akhir. Laju awal. Bahagi masa. Dah pernah belajar belum ni? Masa tingkatan 3 ada tak? Ada. Lupa. Macam pernah tengok je kan? Macam pernah ada kan? Okay. Jadi perubahan laju dah laju akhir, tolak laju awal bagi masa. So mana awal, mana akhir? Okay, awal akhir tu, kita tengok yang ni. Ni kan 0.5 jam yang pertama yang mana sampai sini. Kan? So makna graf dia daripada sini sampai sini. Okay. So mana awal, mana akhir? So dia start dekat kosong kan? Ni. Ini adalah laju awal. Ini akhir dia kan? So sini adalah laju akhir. So laju akhir dia berapa ni? 80. Kita tengok paksi laju lah kan? So paksi laju, laju akhir adalah 80. So 80. Tolak kosong. Laju awal dia ni kan? Kosong. Okey, bagi masa. Masa kita 0.5. 0.5. So 80 bahagi dengan 0.5. Awak dapat jawapan berapa? 40. 40. Bijak je. Positif kan? 80 ke? 40 atas 160. Saya pun ikut je Sif cakap. 160. 160 kan Sif? Aduh hai. Okay, 160. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni itu perubahan nampak dia positif kan? Kan graf tu menaik sini. So kita tengok yang seterusnya. Okay. Perubahan laju. Okay. So kita perubahan laju 0.3 jam terakhir. Okay. Rupanya 0.3 jam terakhir. So bila terakhir kita tengok paling belakang lah. Kita paling 1.5 kan? Kosong tolakkan 0.3 dapat 2.2. 2.2 kan? So maknanya di sini dia nak tengok graf yang terakhir ni. Graf yang ni. 120 laju dia. Tolak kosong. Apa dia?
120. 120 tolak kosong. Kita tengok kejap. Okey, kita tengok kat sini, graf tu mula daripada mana? Graf bermula daripada kiri ke kanan. Kanan. So yang saya ambil kat atas ni, puncak ni awal ke akhir? Awal. So ini adalah laju awal. Yang sini adalah laju Hey. akhir. Okey. So perubahan laju adalah laju akhir dan laju awal. So laju akhir berapa? Kosong. Laju akhir adalah Kosong. kosong. Tolak 180. Laju Dapat negatif. awal. Nampak? Laju awal. Ni. Kan? 120. 10. Tolak 120. Bahagi dengan masa yang diambil. Ni. Kita nak 0.3 jam tadi kan? 3 jam. 1.2. Bahagi dengan 0.3. Okay. So 120 bahagi dengan 0.3. Negatif 1.2. 400. Negatif. Negatif 120 kot. Kira lah sih. Mesti suka hati dengan tam macam jawapan. Tadi dah ada orang sebut jawapan tadi. Apa? 400. Saya nak semua orang kira ya. 400 ke negatif 400? Negatif. 400. Negatif 400. Kan? Nampak? Kenapa dia negatif? Kalau tengok graf pun nampak dia berlakunya penurunan laju. Di situ berlakunya nyah pecutan. Okay? Boleh? Okay. Tengok. Ini yang kedua tadi yang pertama saya ulang balik. Yang pertama tadi laju seragam. Okay? Yang kedua perubahan laju. So yang ketiga pula, berkaitan dengan graf laju masa adalah jarak. Jarak bagi graf laju masa, awak tak boleh tengok dekat graf ni. Tengok graf, mana jarak? Tak boleh nampak macam tu, awak kena kira. So kat mana nak dapatkan maklumat untuk jarak dalam graf laju masa? Catat sikit. Jarak bagi graf laju masa bersamaan. Laju bagi masa. Bukan. Oh. Okey. Nampak? Luas di bawah graf. Jarak bagi graf laju masa bersamaan luas di bawah graf. Okey. Saya ambil yang penting. Okey, macam ni. Contoh. Kan? Berapakah jarak ataupun hitung jarak yang dilalui oleh Abu bagi 1 jam yang pertama. Hitung jarak yang dilalui oleh Abu dalam tempoh 1 jam yang pertama. So 1 jam yang pertama ni 1 jam kan? Kita tengok graf dia, bermula pada kosong sampai sini dan melibatkan ni. Mendata. Kan? Jadi maknanya di sini bila kata jarak ialah luas di bawah graf, ni graf warna hitam ni graf kan? 80 darab 10. 10. Kita kena tengok ni. Luas di bawah graf. Ni luas bawah graf ni. Bentuk apa graf ni? Trapezium. Trapezium. Jadi itu maksud dia. Kalau saya nak apa tadi? Jarak bagi tempoh 1 jam pertama. 1 jam pertama. So dalam tempoh 1 jam pertama bentuk graf dia tadi Trapezium. Trapezium. Ada setengah orang dia tak nampak trapezium ataupun dia tak hafal formula trapezium. Kalau dia tak hafal formula trapezium, mungkin dia akan kira sebahagian dia akan kira segi 2 tu. Kemudian dia tambah pula dengan segi 4. Ada orang dia akan buat macam tu. Boleh buat macam ni tapi bila susah, panjang. Dia panjang satu, lepas tu bila ada soalan yang memerlukan cari nilai contoh nilai T ataupun nilai V, dia tak boleh nak jawab sangat. So kita kena biasakan jawab guna trapezium. Formula trapezium. Saya nak awak biasa guna formula trapezium. Kalau kat kelas ni saya ada satu kira luas tapi ni kita nak cepat, harap boleh faham ni kita lukis balik trapezium nak senang nampak. Kita tengok balik trapezium tadi. Tinggi trapezium ni berapa ni?
Tinggi trapezium 80. 80 kan, tengok sini, tengok sini nampak ni 80 kan. Okey. Kita catat sikit. Okey, so sini tinggi dia 80. Okey, dia punya sini berapa? Yang ini dia. Tengok balik 80 juga. Ya ke? Bukan ikut. Ini sampai sini ni. Ni. Berapa ni? Sini kan? 0.5. 0.5. Okey. Sini dia 0.5. Okey, yang bawah dia ni daripada ujung ni sampai sini 2. 1.5. ya, Fati je sebut sini sampai sini. Apa ni? 1 kan? Sini sampai sini. 1 kan? 1. 1. Okey. So sini 1. 1.0. Samalah. Okey, dah lengkap kan? Yang sending tak payah cari, tak apa. Okey. Jarak bersamaan luas di bawah graf. So grafnya, luas bawah grafnya berbentuk trapezium. So apa formula luas trapezium? Sin cosine. Hey, mana pula cosine kau ni? Luas trapezium 1/2 A. 1/2. Awak hafal ni A tambah tambah B darab C. Tinggi. Jarak tinggi. Okay. Ramai sepandai sebut A tambah B tu. A tu apa? B tu apa? Itu tangan. Dia punya pandai panjang. Panjang bukan. lebar. Bukan ke? Ke A tu atas, B tu bawah? Bukan. Panjang lebar. Okay, bukan panjang lebar tau. A tambah B ni ialah hasil tambah sisi selari. Oh, itulah saya nak cakap tadi. Sisi selari. Okay. So kat sini sisi selari dia mana? Yang saya buat anak panah ni. Ni dengan yang ini. Bawah. Sisi selari. Okay. Trapezium, okay, itu satu bentuk trapezium. Saya beri contoh jugalah ya. Okay, trapezium selain bentuk macam tu, boleh juga bentuk macam ni kan. Ni pun trapezium juga kan. Selari dia dengan ni. Ada juga bentuk dia yang macam ni kan. Selari tepi tu. Yang mana? Kiri dengan kanan ni. Kanan. Contoh-contoh bentuk trapezium. Ini kena faham. A tambah B tu adalah hasil tambah sisi selari. Kiri kanan ataupun atas bawah. Tengoklah. Kalau yang sengit-sengit tu confirm dia bukan selari. So T ni apa pula? T ni ialah jarak antara dua garis selari tu. Macam contoh soalan awak ni. Yang ni yang tegak ni. Ni. T dia. 80. Kalau yang macam ni, tegak dia yang mana? Tegak dia yang tepi tu. Bukan tepi, yang ni. Yang sini ni. Ni yang segariskan ni nampak. Yang tu. Kan kalau yang macam ni, mana yang T dia? bawah. Yang ni T. Kena tahu beza benda tu. Okay. So kita berbalik pada soalan ni tadi. Okay. So 1/2 darab dengan A tambah B. Kalau awak boleh awak congak terus. So A 0.5. 1.5. 1.5. Darab 80. Darab dengan 10. Okay, so dapat jawapan apa? Apa? Ha, 60. 60. Okey, 60. 60 apa? 60 kilometer lah. Kan jarak dia 60 kilometer. Tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Kilometer tu. Okey? Boleh? Boleh. Jarak 1 jam pertama. Okay, contoh kalau dia tanya apakah ataupun kira jarak bagi setengah jam terakhir. Setengah jam terakhir mana? 1 hingga 1.5. 1.5 ni tolak 0.5 sampai 1 ni kan? Maknanya daripada 1 sampai 0. Jadi mana graf dia? So graf dia yang mana tunjuk ni. Ni graf dia yang ni. Ni ke sini kan? Ni sampai sini. So bentuk dia bentuk apa? Ni bentuk ni. Trapezium. Trapezium ke ni? Tak. Kan? Sebab dia condong. Awak kena pecah 2 kan? Ada bentuk yang terus macam tu. Awak kena pecah 2 lah bentuknya. Mana ni? Bagi dia. Bentuk A, bentuk B. A ni bentuk apa ni? A trapezium. Trapezium. B ni bentuk apa ni? Segitiga selari. Segitiga selari. Mana segitiga selari? Siapa ajar segitiga selari? Segitiga bersudut tegak kan? Jadi nak kira jarak dia. So trapezium, luas trapezium tambahkan dengan luas
Tiga. Empat. Tiga. Okay. Boleh? Mamat itu bertanya. Boleh. Dalam graf laju masa banyak benda dia boleh tanya sebenarnya. Ni tadi keseluruhannya. Apa tadi? Saya ulang balik. Pertama, laju seragam tadi ni. Kan? Kedua, perubahan laju. Okey. Ketiga, jarak. Ini secara umumnya. Nanti bila tiba soalan penyelesaian masalah adalah kira-kira lain yang kena buat berkaitan ni, mungkin cari V ke, cari T ke, itu berdasarkan kepada jarak, perubahan laju tu semua. Okey, kita ambil contoh soalan ya. Sebab sebenarnya graf laju masa ni kena banyak bincang sebenarnya sebab soalan dia ada macam-macam jenis, jadi tu kena buat. Kelas akan datang nanti kita nak bincang soalan laju masa je. Tapi awak kena buat dulu lah. Kalau bincang tapi awak tak tengok pun soalan tu tak ada makna juga. Alamak, berikut dia 4%. Tidak. Mana soalan ni saya nak ambil laju masa. Sekejap saya ambil ni lah modul solaf ni rendah sikit tahap. Tak luar tu, buka luar. Buka luar tu. Buka luar ni. Okey. Okey, kita ambil yang ni. Ni ada ras rendah, sederhana, tinggi. Okey, soalan dia. Okey, Rajah menunjukkan graf laju masa bagi semua motosikal yang bergerak dari keadaan pegun. Maknanya daripada statik lah kan. Dia berhenti dan dia bergerak lah. Okey, daripada kosong, dia meningkatkan kelajuan sampai 15 meter per saat. Kemudian dia memperlahankan kelajuannya sehinggalah dia berhenti pada T saat. T tu tak tahulah. Kena carilah nanti. Biasa kita kena cari. Okay, soalan A. Dia suruh cari jarak yang dilalui dalam meter bagi 50 saat yang pertama. So 50 saat yang pertama. Ni 50 saat pertama kan? Kan? Ni dia. Ini tu graf dia yang warna kuning tu. So bila kata jarak, so jarak pada graf laju masa adalah luas di bawah graf. Nampak graf ni? Apa bentuk grafnya? Segitiga Ustaz. Tiga bentuk tegak. So untuk mencari jarak, saya conteng kat sini soalan A. Jarak bersamaan luas di bawah graf. Okay, sebab awak tak mahir lagi, kita lukislah segitiga tu nak bagi nampak kan. Okay, ni segitiga. Tinggi dia berapa? Ustaz 15. Kan? Tinggi dia 15. So ni 15. Tapak dia berapa tu? 50. Okay, so luas segitiga 1/2. 1/2. Darat. Tapak luas tapak darat tinggi. Darat tapak darat tinggi. So tapak dia 50. So tinggi dia 15. 15 kan. So berapa dapat? 375. Berapa? 375. Sabarlah. 375. Lagi. 25. Okay. 175 meter. Okay. Bolehkah? Boleh. Siapa? Amal okey Amal? Dia tercakap aku, dia guna laptop. Itulah saya tengok ni, saya tengok chat dia ni. Ada tak ada tulis? Tak ada, senyap je. Dia ada kat situ tak? Dia tidur kot. Sebab korang ni kan tak tunjuk muka. Jadi saya tahulah ke ada je tapi tak ada sebenarnya kan. Ada? Laptop yuk tidur. Ya dah faham lah. Okay, saya tengok soalan B. Okay, itu tadi jarak. Okay, soalan B apa pula? Hitung purata laju bagi 50 saat yang pertama. Okay, purata laju. Saya tak bincangkan tadi sebab awak dah tahu kan purata laju apa? Apa purata laju?
Jarak apa ni laju bagi masa. Purata laju lah. Purata laju bagi masa. Purata laju ialah jumlah Purata laju ialah jumlah jarak. bagi jumlah masa kan. So soalan nak apa? 50 saat yang pertama kan? Sama. 50 saat yang pertama berapa jarak dia? Cuba 15. 15. Yang awak kira kat atas ni tadi apa? Ni apa ni tadi? Ni apa ni tadi? Tu dia nak jarak. Ni tadi Nak jarak. jarak apa tadi ni? Jarak apa tadi ni? Jarak yang dia besar sama. Soalan ni apa ni? Nak purata laju 50 saat yang 15 pertama saat ni. sama. Sama tak cerita dia? Sama. Jadi jarak dia berapa? 3.5. Ya, jarak dia ialah 375. 5 bagi 50. Bahagi dengan jumlah masa 50. 10. 50 sebab dia nak meter per saat kan. Meter per saat. So terus je 375 bahagi 50 sebab memang 50 tu ialah 50 saat. So 375 bahagi dengan 50 so dapat 52 point. 52 point. ya ke Hasif? 7.5. Kalkulator mana pakai ni Hasif? 7 point 5. Okay. Boleh ni? Boleh. Soalan B. Okay. Ni soalan B. Okay, tengok soalan C pula. Yang mencabar sikit soalan C lah. Lepas tu kata arah rendah, sederhana, tinggi. Okay, soalan C. Cari nilai T. Jika jumlah jarak dalam tempoh T saat ialah 675. T saat mana? Yang tu ujung sekali. Okay. T saat adalah ni T kan. So mana dia kata jumlah jarak dalam tempoh T saat. Jumlah jarak T saat, so makna ni. Sini sampai sini jumlah jarak dia ialah 65. Jarak apa? Luas di bawah graf. Di bawah. Di bawah graf. 65. Jarak dah bagi tahu dah ni. Dia dah bagi tahu jarak dah. Kan? So jarak 675. Walaupun tadi dah kira yang sini tadi berapa 375 tak apalah. Sekarang ni dah bagi dia 675 keseluruhan. Keseluruhan ni. Bentuk apa bawah graf ni? Segitiga. Ni segitiga kan? Segitiga. So apa yang kita nak buat dengan maklumat ini? Dah ada maklumat ni. Dia suruh cari apa? Nak yang tempoh saat. Nilai nak cari nilai T. Jadi kita buatkan hubungan ni ayat antara jumlah jarak ni dengan graf. Okey, faham tak maksud saya? Jumlah jarak kita tahu bahawa luas bawah graf sebab ni ringkas LBG bukan LGBT, LBG, luas bawah graf sama dengan apa? Jarak, betul? Jarak. Kan? Luas bawah graf tadi tu bentuk apa? Segitiga. Dia ni kan? Jarak dia bagi berapa? 6 6. 75 Tak ingat tadi. Tak nampak tadi. 675 kan? Okey. So 675. okey, awak punya segitiga ni bila nak kira luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Tinggi dia berapa? 15. Tinggi ni kan yang ni kan tadi. Tadi kan? Dapat 15 ni 15. 15. Ni lah ni tinggi dia 15. Okey, dia punya tapak berapa? Tapak yang separuh tu 50. Separuh lagi 50. Kita tak nak, kita nak separuh-separuh. Kita ambil penuh dia Asif. 100. Tapak dia berapa? Ni tapak dia berapa? 100. Mana tahu 100? Mana awak tahu 100? Sebab sebab dia sama.
Mana awak tahu dia sama? Dia tak cakap kan sama. Dia tak kata ni sama dengan sini, dia tak cakap. So bila dia tak cakap, kita tak boleh memandai-mandai kata dia sama. Tapak kan daripada hujung ni sampai sini. Kan? Apa hujung ni? Masa. Ni nampak ni? Nilai T. Kan? Makna tapak tu adalah tapak tu adalah T. Nilai T. Ni sampai sini adalah T. T tolak kosong, T kan? Kalau contoh lah saya letak, faham tak Rajah ni Kalau contoh lah saya bagi, katalah T ni saya bagi nilai, katalah T ni ialah 120. Seberapakah panjang ni? Awak akan cakap 120 kan? 120. Jadi sekarang ni kita tak tahu nilai tu. Dia cuma bagi di situ nilainya adalah T. T. Kita ambil hujung, kita nak ni. Kita nak panjang. T. Kalau 50 tu, dia cuma sampai sini ni. Kalau melibatkan segitiga ni je. Ni tapak dia 50. Kan? Sekarang ni kita nak ni, tapak segitiga ni. Kan? So tapak dia adalah T. Okay. So, luas segitiga adalah 1/2 darab tapak T lah. Sebab tak tahu kan? T. Dengan Darab tinggi 15 sama dengan 675. 675. Boleh dapat T tak? Kira-kira boleh. Boleh kan? Kita guna Boleh. persamaan linear. Sama linear. So, T sama dengan 675 675 bahagi bahagi 15 darab 2. 1.2. Kan? Ni kan dia darab, yang ni kan dia bahagi. So pindah, bahagi akan jadi darab akan jadi bahagi. Okay, so T sama dengan, kira 675 bagi 15 darab 2. So dapat jawapan berapa? 90. Dapat jawapan 90. So T adalah 90. Kalau nak tengok, awak boleh tengok logik. Kalau contohlah awak, ya ke aku kira betul ke salah ni kan? Awak tengok balik pada Rajah. Okay. Tadi ni yang tengah ni 50 kan? Logik tak sini 90? Logik. Logik. Okay, kita kira betul lah jawapan awak tu kan? Kalau tiba-tiba awak kira, awak dapat sini jawapannya 40. Tak logik kan? Tak logik. Salah. Tak. So, check balik. Salah kat mana? Check balik. Gitu. Okay? Boleh? Boleh. Ini bentuk soalannya. Boleh. Ya? Okay. Kita tengok. Okay, soalan lagi. Sekarang 4:30 Sekejap. Satu lagi soalan. Kamu boleh nama ni keluar. Apa dia? Main tak ada. Okay, kita ambil soalan ni kejap. Okay, ni graf laju masa juga menunjukkan graf laju penunggang motosikal dalam tempoh 30 saat. Okay, dia ambil sebahagian daripada perjalanan dia sebab dia terus mula dengan V. Okay, tak tahu berapa laju awal dia ni. Kemudian dia memecut sehingga 20 meter per saat. Okay, kemudian berlakunya laju apa ni tadi? Apa istilahnya? Laju apa ni? Laju seragam. Okay, laju seragam. Okay, kemudian dia mengurangkan ataupun menurunkan lajunya sehingga berhenti pada tempoh 30 saat. Okey. So kemudian maklumat lain yang diberikan pada Rajah adalah, pada penyataan adalah jumlah jarak yang dilalui oleh penunggang motosikal itu ialah 525. Jumlah jarak maknanya jarak keseluruhan. Ni. Kita cakap sampai mana kita faham keseluruhan lah. So jarak keseluruhan ini bersamaan 500 keseluruhan. Tu yang cuba disampaikan kat situ. Okay, soalan A. Hitung selang masa. Selang masa ni tempoh masa lah. Selang masa laju seragam. So apa jawapan?
20. Berapa? 20. Ya, orang lain setuju ke dengan hasil 20 kata dia? Ya, laju seragam 20 masa. 20 laju. 15. Ya, 15. Ingat tak saya cakap tadi, laju seragam dia boleh mengelirukan awak dengan dua. Satu, kalau soalan tanya, nyatakan laju seragam, ya, jawapan dia 20. Hasif. Nyatakan laju seragam, so jawapan 20. Tapi, soalan ni dia nak selang masa ataupun tempoh masa. Tak faham masa mana tengok putih ni. Duration. Kan? So kita tengok pada paksi masa. Ni tempoh, ni laju seragam. So tempoh masa tengok paksi masa 10 saat ke 10 hingga saat ke 25. So kira dia 25 tolak 10. So jawapan dia adalah 15. Tu tempoh masa laju seragam. Okay. Okay, soalan B. Hitung kadar perubahan laju untuk 5 saat terakhir. Tengok yang terakhir mana ni? Akhir 30 kan? 5 saat terakhir. Mana sebelum 30 tolak 5? 20. So mana kita nak fokus pada graf yang akhir ni. 5 saat terakhir tu. Nampak? So kadar perubahan laju, apa formula kadar perubahan laju tadi? Laju awal tolak laju akhir. Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir tolak laju awal. awal. Bahagi masa. So laju akhir kat sini berapa? Kalau lupa je, okay, ni grafnya, okay, sini adalah awal ke akhir? Awal. Itu awal. Awal. Ada siapa tengok ada kereta dengan bunyi horn kat depan tu. Akal dia. Okay, akhir. Ini akhir. Okay, jadi akhir berapa? Laju akhir berapa? 10. Apa dia? Bukan 30 30 masa tau. So akhir laju paksi laju. Paksi laju akhir sini. Kosong. Awal sini. Gitu. So kosong kan? So kosong tolak 20. 25. tolak apa? 20. Tolak 20. 20 bukan 25 Okay, saya padam sikit ni nak biar nampak. Okay. So kosong tolak sini. Jangan tengok 25. 25 ni masa. Tengok paksi laju. Ni. 2. Ya. 20. So kosong tolak 20 bahagi masa. Masa kita Bagi ambil 5. bagi 5 saat terakhir. Gitu. Okay. So kosong tolak 20. Negatif 20. Negatif 20 bahagi 5. Negatif 4. 4. Ni nampak? Negatif 4. Jangan buang negatif tu. Sebab ni menunjukkan berlakunya pengurangan laju. Nampak? Iaitu nyah pecutan. Okay. So ni saya tahu cara bagi markah Ni tadi tempoh masa tu ni 1 markah ya. Kalau perubahan laju ni lazimnya 2 markah. 2 markah. 1 markah pada kerja. 1 markah pada jawapan. 3 markah kat situ. Okay. Soalan topik ni dia kadang 5 markah, kadang 6 markah. Okay, seterusnya tengok soalan C. Cari nilai V. So tengok, nampak dah guna belum maklumat yang ni tadi? Dah guna belum maklumat ni tadi? Belum kan? Lazimnya yang bila dia suruh cari nilai V ke, nilai T ke, selalunya lah ya, dia memerlukan kita untuk menggunakan maklumat ni berkaitan dengan jarak. Lazimnya macam itulah. Jadi kita tengok kat sini, jumlah jarak 525 ni keseluruhan. Okay. Kalau ni, apa bentuk graf ni? Kalau tengok secara keseluruhan, dia tak bentuk graf tertentu. So kita pecah-pecahkan. Segi 4, lepas tu trapezia, lepas tu segi 3 sudut tegak. Segi 4, trapezium, segi 3 bersudut tegak. Okey. Kita pecahkan lah nak bagi nampak kan. Okey. Okey. Kita ambil. Okey ni. Betul. Ni 1 kan? Okey ni 1. Okey katalah ni kita pakai A. Okey kemudian kita ada yang ni. Yang ini segi 4 kan? Okey yang ini B.
Okay, kemudian kita ada Tiga sudah tegak. ni. Yang ini ni kata lain. Kita ada 3. Yang mana A tambah B tambah C bersamaan 525. 525. Gitu. Okay. So kita ni kan dia. Okay, luas. Luas Bawah garis. jarak. Okay, so luas Okay. tadi kita ambil trapezium. Okay, tambah dengan segi 4, tambah dengan Segitiga sudah tegak. segitiga. Okay, sama dengan jarak. Jarak dia bagi 5. 525. Okay. Kita tengok kat sini. Kita tengok dia punya tinggi panjang semua tu. Tinggi ni sini berapa? Ni awak kena pandai baca ni. Sini berapa ni? Nampak tak saya tunjuk tu? Ni. Nampak. Tinggi trapezium ni. Ni yang di sini. Sisi ni. Berapa sisi ni? 20. 20 sampai atas ni. Sini 20. Yang sini ya 20. Ni 20. Kan? Nampak ni? Nampak tak? Ni 20. 15. Ni. Ke 15 ni. Ni V kan? Nampak V? V Nampak. tolak kosong. Nampak. V tolak V. kosong V. Ni tadi 20 tolak kosong 20 kan? So ni V tolak kosong V. Ini V. Faham? Oh, Boleh? okey. Faham. Orang Boleh. lain? Seorang Asif je. Asif diam sekejap. Orang lain? Hello? Faham boleh cikgu. Boleh? Okay. So yang ni berapa pula? Yang ni. Yang bawah ni. Ni berapa? 10. Berapa? 10. 10 kan? Okay. So sini 10. Tengok segi 4 pula. Segi 4 pula. Yang B ni. Okay. Tinggi dia berapa? 20. 20 kan? Okay. So tinggi ni 20. Okay. Sini dia berapa? 25. 15. 25 ke 15? Ni sampai 15. sini je. 25 tolak 10 kan? Kalau 25 ni daripada 15. ujung sini sampai sini so dia 15. 15. Okay, so sini 15. Okay. Sekarang tengok segitiga pula. Okay, berapa tinggi segitiga? Tak nampak doi 20. Dia sampai semua kan? So 20. Okay, Ah. 20. Okay. Tapak segitiga ni berapa? Ni. Tak nampak tu. 5. 15. 15. 5. 25 hingga 30. 30 tolak 25. Di? 5. Okay, 5. sekarang nampak lengkap tak maklumat kita untuk kira? Lengkap. Kita kira luas. Okey, ni saya kata cerita dia panjang sikit tapi kalau awak biasakan boleh dapat markah yang tinggi juga kat sini. So luas trapezium, yang A ni trapezium kan? Okey, luas trapezium formula dia tadi 1/2 A tambah B darab tinggi. Selari tambah tinggi, darat tinggi. hasil tambah sisi selari. Sisi selari dia A tambah B. 20 tambah B. B tambah 20 ataupun 20 tambah B sebab tak boleh nak permudahkan kan? So tak boleh nak permudahkan. V tambah 20. 20. Gitu. So tinggi dia 10. 10. 10. Okay, boleh? Okay, Boleh. settle luas A So luas B pula bentuk segi 4. 4. Okay, segi 4 formula 15 luas darab 20. 15 panjang darab 20. 15 Darat 20. Darab 20. Okay, kemudian settle segi 4, B dah settle. Okay, C pula. C bentuk segitiga. Apa luas segitiga? 1/2. 1/2 darab Darab tapak. 5 darab 20. Ya, dah 20. 5 darab 20. Okay, so sama dengan 5. 5/25. Okay. Sekarang kita permudahkan mana yang kita boleh mudahkan. Okay. Ni faham betul-betul. Okay. Nak mudahkan dia. Okay. Macam yang ini. Okay. Macam yang ini ni. Okay. Ada yang tak boleh nak mudahkan kan? So kita mudah mana yang boleh mudah lah. 1/2 dengan 10. Boleh kecilkan?
Boleh. Boleh. 1/2, 2 dengan 5. 2, ni 5 kan? Okey. Boleh tak kita Ha. mudahkan lagi? Boleh. 20 dengan 5. 20 dengan 5. Sebenarnya ni kurungan kan? Kurungan jumpa nombor kat Darab luar 100. kita buat. Apa ya? Darab. Ah, Darab. 100. 5 ni darab dengan V, 5 ni darab dengan 20. 10. Nampak? Nampak. Habis dah kan? Jadi jadi 5 kali V jadi apa? 5V. 5V. Okey, 5V. Okey, 20 Tambah kali 5. 100. Tambah 100. 100. 100. Settle yang A kan? Settle. Settle. Sekarang ni 15 kali 20 pula. Yang ini pula 300. 300. 300. Tambah 300. Okey. Yang ni pula tambah setengah kali 5 kali 20. 50. 5. 50. Semua dapat 10. Dapat. So sama dengan 5, 2, 5. 5. Okey. Tambah Siapa yang nak mana buat boleh settle? dulu. Ya, pandai. Mana Tambah. yang nombor tu nilai tambah. So 100, 300 dengan 50 ni kita permudah 450. 350 kan? 450. 450, sorry, 450. Ni saya contoh. 450 tolak 525. Ini kita nak bawa pergi sini. Kita nak buat apa dengan dia, kita kena tolak kat dia. Tolak. Kita ringkaskan cerita, kepanjangkan tak cukup pula ruang nak tulis kan. So yang tinggal siapa Jadi sekarang ni? 125. Jadi 125. 5V. 5V sama dengan 125. Kalau siapa tak nampak, kenapa 325? Tulis sikit. Betulkan dia tak nampak pula kan. 525 ni tolak. 525 tolak 450. Ni kan tolak dia tadi. 75. Okey. So ringkaskan Jadi 525 tolak 450 sama dengan 125. 75. 25. 75. 175. 75 je, lama 175. 75 cikgu. 75. 75 je. 7. 75 je. Kita nak V. Apa nak buat dengan 5 tadi? Bahagi. Bagi 75. 15. Okay. So V 15. sama dengan 15. 15. Okay. Okay. Bolehkah? Boleh. Okay. Ni nampak panjang kan? Dia nampak panjang. Okay, setengah orang kata panjangnya tak faham lah. Jadi bila awak awal-awal dah cakap, bila nampak panjang, serabut aku malah nak buat panjang. Terus macam dia akan mental block awak. Memang tak boleh lah sampai sudah kan? Jadi sekarang ni cikgu belajar, cikgu tunjuk kat awak satu persatu ni. Sebenarnya susah ke senang? Easy. Sebenarnya senang kalau kita pecahkan dia, kita buat satu-satu kan. Awak dah nampak jalan kerja nanti awak nak buat senang. Tapi kena cubalah Tapi ni nampak. Bila kita bincang ni nampak macam senang kan. Kan duduk seorang-seorang kan. Terkial-kial pula kan. Tak apa, tengok Tapi balik. nak ingat time exam susah tu. Apa dia? Nak ingat time exam tu yang susah. Dia sebenarnya tak susah kalau latihan tu cukup. Latihan cukup sebelum peksa tu, tengok balik latihan yang sebelum-sebelum ni kan. Tak apa, ada masa lagi. Okay. Sekarang dah pukul 4.45 dah ni. Dah ni macam ni. Cikgu nak awak semua nanti balik pula macam balik rumah tengok kau. Ayat biasa. Dah sampai rumah tu. Dah kat rumah. Okay, nanti ni kan malam kang nanti kan lepas isyak ke kan, sebelum tidur tu tengok balik ni. Saya nak awak buat, tak nak bagi semua lah kan, semua kan awak pening pula. Kita buat satu-satu dulu. Okay, soalan yang dalam modul solaf ni lah cukup. Modul solaf ni buat soalan nombor saya tengok soalan yang ni dulu kejap. 4 tu susah tu. 5 lah. Yang nombor 4 tu nanti kita bincang nanti. Ni boleh tak? Cuba buat soalan nombor 5. Modul solaf Okay, dah. Nombor 5. Nombor 5. Yang 6 ni boleh ni. 6 susah tu. 5, 6. Tak nampak nama aras dia rendah ni. Rendah, sederhana, tinggi. Okey tu. 5, 6, 7. 3 soalan je cikgu bagi. Cuba buat 3 7. soalan. 5, 6, Pasal nanti kalau nak kira nilai U ke apa, nak kena pecah-pecah macam biasa tu. Nak senang Okay. pecah lah. Baik. Okay, boleh?
3 soalan je Boleh. nak cuba buat. Kalau ada masalah tolong post dalam grup kelas awak ni macam krik-krik je tau. Kan? Bila tahu Soalan 6 dengan 7 je kan? 6 dengan 7 je kan? 3 soalan kan saya bagi tadi, 5, 6, 7. 7. 3. Yang A kedua je. 5, 6 dan 7. Okey. Okay, soalan saya dah bagi dalam grup kan? Dah. Okay. Boleh buat cuba buat mesti buat. Ya? Wah. Okay. So, saya cuba dah ni dululah. Dah lewat petang dah ni. Janji buat Baik. ya. Nak keluar. Okey, boleh. Baik. Jawab PSA, jawab soalan elok. Okay, jumpa lagi tak esok lusa insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Jadi cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kadang Cikgu adik keluar dah.